Okay gang, masanya untuk UCL recap dan saya akan cover seberapa banyak game yang saya boleh cover. Kira perlawanan tumpuan lah kan. Ni dah masuk matchday yang ketiga dan of course game yang paling besar dekat Wanda Metropolitano adalah di antara Atletico Madrid dan juga Liverpool yang berkesudahan dengan Atletico 2, Liverpool 3. Game paling epic pagi Rabu menyaksikan Liverpool bertandang ke salah satu Cathedral of European Football lah, boleh kita katakan Wanda Metropolitano, dan menewaskan Atletico. Cuma Alisson Becker yang kembali dalam kesebelasan utama yang identical. Kalau dikira game lawan Watford hari tu, ref awal-awal aku tengok dia bagi game flow. Dia tak senang keluar whistle. Tapi aku rasa macam Atletico tu away team mula-mula sebab Liverpool control possession. Tapi bila sampai attacking third je macam ada dinding Atletico kat situ kan. Memang typical Simeone lah. What a start, minit ke-8 apabila Salah cut in dari sebelah kanan dan skor typical gol Salah. Aku cuma pelik, aku rasa semua orang tahu apa Salah akan buat dari sebelah kanan tu sebab dia sentiasa akan cut in guna kaki kiri. Tapi tak ada siapa mampu untuk halang shot dia walaupun dah study game dia dan tahu apa dia nak buat. Itu memang petanda baik sebab terlalu tricky movement dia sampai susah nak kawal walaupun ada deflection dari Milner, tapi kau tak boleh nak sangkal kehebatan Salah. That's why bagi aku dia adalah pemain terbaik dunia pada ketika ini. Celebration dia pun aku makin suka tengok. Dia lari sikit je, lepas tu bangun berdiri setempat, tunggu member datang peluk. Memang style lah Salah. Nabi kita ni aku rasa dah mula dapat reputasi skor gol-gol lawa je. Last masa lawan Crystal Palace kau skor gol cantik gila meraihkan style Cantona. Tapi kali ni my god, lagi mental teknik dia untuk hit first timer volley yang perfect menuju ke top corner, memang unstoppable. Kalau kau Donnarumma ke Oblak ke Ketua ke siapa-siapa sekalipun, aku rasa kau takkan save bola macam tu. Game ni sumpah aku tak expect pesta gol, tapi bila Liverpool dah bantai 2 biji dalam 13 lebih minit, takkan kau nak sit back lagi. Bermula dari sepakan penjuru, lepas tu Koke pula keluar dari kotak, drill bola dalam kawasan penalti, dan Griezmann punya timing flick bola tu superb minit ke-20 untuk Atletico bangkit awal dalam game. Atletico masih kekal defensif disiplin diorang, mengetahui threat pemain-pemain Liverpool dan menggunakan serangan balas diorang yang sangat bahaya aku tengok, terutamanya bila Griezmann one-on-one dengan Alisson. Nasib baik Alisson save. First time musim ni aku tengok Van Dijk macam betul-betul tertewas dengan movement seorang striker, iaitu Griezmann yang cut in dari sebelah kanan dan menjaringkan gol penyamaan. Liverpool pegang bola lebih kurang 70% tapi counter Atletico sangat-sangat bahaya masa tu dan banyak create chances. Midfield Liverpool yang nampak macam ada lubang kosong memerlukan Fabinho aku rasa, dan itulah yang aku fikir, itulah yang Klopp buat. Dan masuk second half apabila sekali lagi boleh nampak Atletico bahaya dengan Alisson save sekali lagi untuk memastikan kedudukan masih 2-2. Ada satu spell tu memang Atletico non-stop. Kalau tak kerana dia, Alisson, maksud aku dah mungkin 4-2. Insiden paling tak masuk akal bila Griezmann high foot lunge kat arah Firmino. Memang tak sengaja lah kita tahu, tapi dia tak nampak Firmino, tapi alasan tu aku rasa tak boleh pakai. Sebab aku rasa dengan new rule sekarang, kalau high foot starts showing dekat player, lagi-lagi tekak dia ke, leher dia ke, confirm red card bagi aku. No excuse. Lepas tu game dah jadi pesta kad lah. Maklumlah Atletico dah 10 pemain. Klopp punya changes tu bagi aku sangat cerdik. Di sinilah kau boleh bezakan world class manager dan average manager yang aku tak nak cakap siapa lah kan. Decision making dengan subs dia, bawa masuk Jota, Chamberlain, create space untuk attack. Hermoso punya berlakon tu aku rasa boleh menang anugerah screen . Kau dah tolak Jota, lepas tu kau buat macam kau tak tahu, konon kau terjatuh, nak komplain kat ref bagai. Diorang ni aku kadang-kadang pelik tau. Tak tahu ke diorang ni ada VAR? Salah dan penalti berpisah tiada untuk 3-2 Liverpool leading dan mengatasi rekod Gerrard sebagai penjaring terbanyak Liverpool dalam UCL dengan 31 gol. Jota dari hero hampir-hampir bagi penalti jadi 0 balik. Tapi macam aku cakap lah, lakonan Jose Maria Gimenez kali ini pun boleh menang anugerah Festival Filem Malaysia. Itu pun hampir-hampir memperdayakan ref. Tapi bila kau tengok balik VAR, macam tak ada kontak langsung ataupun sangat minimum kontak. Dan memang bukan penalti bagi aku. Liverpool sekarang leading kedudukan Plan B dengan 5 point dan cuma 3 game tinggal. One more draw aku rasa dah cukup untuk garanti layak ke next round. Liverpool sekarang unbeaten, tak silap aku, 21 perlawanan semua pertandingan dan skor 30 gol dalam 9 perlawanan terakhir. Ujung-ujung tu Simeone lari masuk tunnel tak nak salam Klopp, sampai Klopp merajuk dengan wartawan lepas game sebab dia kata Klopp nampak marah. Tindakan Simeone itu menunjukkan pada aku satu benda betapa pentingnya ataupun signifikannya kekalahan ini kepada dia sampai dia malu nak salam Klopp lepas game. Apa pun tanya fans Liverpool, satu-satunya pasukan yang dah conquer semua Cathedral of European Football. Aku tahu benda ni kau dah buat lama dah. Yelah, tapi orang dah kira Atletico ni sebagai Cathedral of European Football juga kan. So kau fikir balik, Bayern check, Milan check, Barca check, Real check. Sekarang Atletico pun
Check. Alright, next game PSG 3, RB Leipzig 2 dekat France. Messi dah mula mengganas dan menemui form dia bila menjadikan 2 gol dalam pertemuan yang memaksa PSG bangkit dari situasi ketinggalan 2-1. PSG ni ibarat macam Man United juga. Identity gameplay dia tak nampak lagi daripada Poch, tapi keupayaan individu tu kan yang menyelah. Mbappe buka jaringan dulu minit ke-8, serangan balas pantas macam kilat weh, dia punya laju. Memang tak ada chance Willy Orban ke penjaga gol Peter Gulacsi nak stop dia orang. Tapi lepas tu Angelino punya delivery yang menjadi faktor utama. Leipzig skor 2 gol menerusi Andre Silva dan juga Nordi Mukiele. Lepas tu the Messi show begins Bermulalah percubaan dia yang ditampan penjaga gol ke tiang, tapi dia punya alert untuk follow up tap in gol penyamaan PSG tu. Kalau kau tengok anticipation dia kan, macam juga CR7. Kau tengok Messi pun boleh score tap in juga dari masa ke semasa. Bukan CR7 kan. Tapi penalti dia untuk gol kemenangan memang kurang ajar. Panenka bhai, betul-betul center of the goal memperdayakan Gulacsi sekali lagi yang dive terlebih awal. Ini paling tak masuk akal. Messi nak hat-trick kot, tapi Mbappe kata bagi aku ambil. Tapi on target pun tidak. Ke bumbung Stadium Parc de France. To be fair kepada Mbappe, last 11 penalti dia ambil, semua dia score. So mungkin dia dah deal awal-awal dengan Messi, so ambil first penalti tu sebab dia nak ambil yang second kalau ada. Dan dalam situasi ini dia dapat lah. Kemenangan ini aku rasa memastikan PSG masih di atas Man City dengan 7 mata dalam kumpulan A. Semua gol Messi kalau kau tengok sekarang datang dalam Champions League. Ibarat dia tak pandang League One tu. Dia nak skor dalam pertandingan paling kompetitif je. Dia dah skor 123 gol di UCL. Leipzig adalah pasukan ke-37 yang dia dah skor lawan dalam UCL. 4 shot on target PSG dalam game ni, 3 daripadanya milik Messi. Selain tu aku nampak Kimpembe macam goyang sikit dengan Marquinhos dekat centre back sebab Nuno Mendes dengan Achraf Hakimi yang banyak attacking, mungkin tak cover juga dekat bawah. Dan secara tak langsung ni PSG pun banyak bergantung kepada keupayaan individu macam Messi dengan Mbappe dalam game ni. Sistem Poch ni aku tak nampak lagi secara jujurnya. Midfield diorang pun nampak overstretch sedikit. Leipzig aku anggap tak ada luck dalam game ni sebenarnya. Kalau tak kerana Keylor Navas banyak kali save, maybe mungkin PSG bolos lagi banyak kot. Kalah lagi bermaksud dah masuk 3 game Leipzig kalah semua. Setakat ni tangga tercorot kumpulan A. Mereka cuma menang 4 perlawanan dalam semua pertandingan sejak Nagelsmann Chow dan Jesse Marsch ambil alih sejak musim panas itu. Okay, lain-lain result game hari pertama match day yang ketiga ini menyaksikan Real Madrid bangkit lepas kalah memalukan kepada Sheriff Tiraspol. Kali ini diorang berjaya menewaskan Shakhtar Donetsk dengan bergaya 5-0. Vinicius Junior, Benzema, Rodrigo semua ni dalam senarai penjaring. Selain tu Man City juga kick off lebih awal mendominasi game lawan Club Brugge dekat Belgium. Dari whistle permulaan lagi, Cancelo dan Mahrez antara penjaring dalam game tersebut. Foden pun perform baik. Bernardo macam biasa. Menarik game ni sebab aku menjangkakan lepas PSG terikat dengan diorang hari tu, mungkin ada cabaran hebat lah Club Brugge ni lawan Man City. Tapi ternyata kalau ikut gameplay City adalah pasukan terbaik dalam kumpulan A walaupun diorang tewas kepada PSG 2-0 dekat France hari tu. Alright, match day yang ketiga, hari yang kedua, Man United 3 Atalanta 2 dekat Old Trafford. Suka tak suka guys, kita kena akui once again Man United king of comebacks. 2-0 ketinggalan halftime, bangkit skor 3 gol dalam second half. Ibarat mimpi jadi reality buat fans Man United. Kalau tengok live table masa minit ke-52, Man United dekat bawah sekali. Ketinggalan 2-0 masuk minit ke-81, diorang leading 3-2 dan kedudukan teratas kumpulan. Mental. Sekali lagi, siapa hero? Siapa wira? Cristiano Ronaldo aka CR7. Tapi persoalan yang harus ditanyakan sekali lagi adalah bagaimana tim yang ada dia, Rashford, Pogba, Bruno, Sancho dan Cavani yang masuk dari bench perlu terdesak sangat mengejar dari ketinggalan 2-0. Kenapa letakkan diri kau dalam situasi macam tu? Memang harus dipujilah ketahanan mental untuk bangkit, tetapi kenapa perlu kerap sangat terjadi? Sekali lagi terpaksa bergantung pada moments dari individu untuk mencatatkan kemenangan. Tempoh hari lawan Villarreal dan kini lawan Atalanta. Tapi kita still kena kredit bila dapat result. So aku tengok second half Atalanta macam tengok filem seram bila Man United menjaringkan 3 gol atau mungkin lebih sepatutnya. Atalanta tak ada jawapan kepada serangan tali arus Man United yang aku rindu nak tengok sebenarnya, dan ada kalanya dah jadi pesta kad sebab pemain Atalanta dah tak ada cara lain nak kekang asakan Man United. Aku rasa sepanjang musim ni 28 minit yang paling efektif dan ibarat champions Man United main dalam second half tu. Aku harap diorang ambil dan gunakan 28 minit tu untuk game-game berat akan datang sebagai iktibar lah. Segalanya bermula minit ke-53, kesilapan hantaran Joseph Ilicic yang dah
assist masa first half tu punca Bruno dapat bola flick cerdik kepada Rashford dalam angle yang agak tight, pun berjaya cari fapus untuk gol pertama Man United kat second half tu. Sambil tu jangan lupa McTominay pun ada rembat kena tiang kan. Ronaldo pun memaksa tindakan penyelamat penjaga gol Juan Musso yang nampak semakin goyang pada ketika itu. Kau takkan percaya yang banyak-banyak orang lepas sepakan penjuru tu decide nak stay kat atas Harry Maguire. Bruno cross sekali lagi, Cavani lepaskan bola untuk Maguire yang tak dikawal langsung. Finishing dah macam striker weh. Maybe selama ni Maguire salah position aku rasa. Mana tahu dia boleh jadi macam Antonio yang dulunya right back. David De Gea pun main peranan double save dari pemain gantian Atalanta Duvan Zapata dan juga abang Ruslan Malinovski. Minit ke-71 tak silap aku, selang 10 minit. Lepas tu guess who? Sekali lagi set piece, recycle balik. Luke Shaw pula dari sebelah kiri. Lepas sepakan penjuru, Ronaldo punya makanan weh, lompat lebih tinggi untuk menanam tandukan dia ke gawang Atalanta belah kiri, skor gol kemenangan Man United. Old Trafford, Stratford End, gemuruh sekali lagi. Berapa banyak kali lagi Ronaldo nak buat benda macam ni untuk musim ni? Fans Ronaldo macam aku pas ni maybe tutup TV, tunggu sampai minit ke-80 baru buka TV balik. Sebab kau dah kerap sangat skor 80 minit ke atas kan? Might as well aku tunggu je lah. Kan? Kalau ada yang masih persoalkan kenapa Ronaldo ni dibeli, nah, inilah dia untuk momen-momen seperti ini yang kau tak boleh beli. Berapa banyak point dah Ronaldo contribute dekat Man United dengan gol-gol penting dia. Jangan sesekali mengatakan CR7 sekadar datang kutip cek gaji. Motivasi dia tetap ada pada usia 36 tahun. Buat Atalanta dan Gian Piero Gasperini aku kesian lah. Segala kerja keras first half tu sia-sia. Dia punya bengang second half tu sampai ke hulu hilir jadinya dekat touchline tu. Ni kira game dua half yang berbeza bagi aku. Atalanta first half nampak macam boleh skor setiap kali diorang menyerang. Boleh mungkin fikir sekarang dah okey sementara ni lah, tapi realitinya kau bolos 2 gol sekali lagi. Ni benda paling merisaukan lah kalau tanya aku. Gol pertama Atalanta tu sebiji macam salah satu gol Firmino skor lawan Watford. Dan next dekat Old Trafford, guess who? Liverpool hujung minggu ini. Man United tidur weh. First half tu kena akui. McTominay yang patut cover Zappacosta overlap belah kanan tu punca dan Pasalic pun tak dikawal Lindelof Maguire dekat dalam box. Textbook counter attack tu macam ketika Man United kena dengan Everton. Dan banyak lagi tim dari serangan balas kan. Dua benda aku simpulkan masalah Man United dalam kemenangan sekalipun adalah defending situasi bola mati dan ketika serangan balas pihak lawan. Memang kena fix sebelum jumpa Liverpool. Kesimpulannya tak ada tim dalam grup ni yang mempunyai squad depth seperti Man United. Atalanta, Villarreal, Young Boys bukan lawan mereka yang sebenar. Namun tetap satu struggle dalam setiap satu game yang dihadapi setakat ni. Belum lagi lawan AC Milan ke, Atletico ke, PSG ke, Juve ke. So kita harapkan laluan lebih mudah lah dalam repeat 3 game dengan lawan yang sama lepas ni. Next, Chelsea 4, Malmo 0. Berita tergempar weh untuk geng-geng fantasy Premier League. Lukaku dan Werner injured. Chelsea kena bayar harga mahal untuk kemenangan besar ni. Apapun kebangkitan Chelsea selepas kekalahan kepada Juve last game UCL. Dan ternyata Chelsea outclass lawan mereka dari Sweden ni. Christensen menjadikan gol pertama dari hantaran Thiago Silva dalam permulaan game high tempo dari Chelsea dan finishing Christensen ibarat seorang striker macam Maguire juga lawan Atalanta tu. Percubaan yang kena tanah dulu sebelum masuk menewaskan penjaga gol Malmo. Lukaku pun tenganga weh, tengok finishing dia. Gol pertama Christensen dalam 137 penampilan buat Chelsea. Jorginho menambah jaringan kedua menerusi sepakan penalti selepas Lukaku dikasari oleh Lasse Nielsen, siap tarik ankle dia lagi. Dan inilah penyebab Lukaku terpaksa digantikan dengan masalah kulali walaupun dia dah try nak sambung main lepas medik dah lama try nak rawat dia atas padang. Tapi what to do? Nombor Lukaku untuk sementara. Werner pula tarik hamstring sebelum half time, namun pengganti dia Hudson-Odoi yang set up gol ketiga untuk Havertz yang chip lawa gila dari sebelah kiri tu. Malmo pendek cerita kena overpowered lah dengan gameplay Chelsea dan terpaksa menjatuhkan Rudiger. Memang tak masuk akal tolakkan dalam kawasan penalti tu dan dihadiahkan kepada Jorginho sekali lagi. Of course Jorginho takkan miss untuk gol keempat Chelsea dan kemenangan bergaya di Stamford Bridge. Juve masih lagi top Group H dengan 3 mata, tapi belum lagi datang Stamford Bridge kan. Tuchel confirm puas hati dengan persembahan profesional dan control game dari segi passing, pressing, off the ball movement diorang memang super. Total domination dari Chelsea. Kalau tengok stats pun agak sedih lah untuk Malmo yang tak ada sebarang shot on target sekalipun. Tuchel dah confirmkan Lukaku dan Werner akan kehilangan untuk beberapa game. Bukan satu je, tapi beberapa kan. Aku rasa squad depth Chelsea masih terlalu kuat untuk setakat Norwich hujung minggu ni. Last kopek gol Jorginho dan Christensen menunjukkan Chelsea mempunyai 15 penjaring berbeza dalam semua pertandingan, termasuk 7 daripadanya adalah pemain pertahanan weh. Memang good sign sebab kehilangan 2 striker terus dalam satu game
Tapi adakah penjualan Giroud ke Milan, Batshuayi ke Besiktas secara pinjaman dan Tammy Abraham ke Roma akan memakan diri mereka? Kita kena tengoklah game-game akan datang nanti. Okay, tak ada recognised centre forward, cuma Havertz je yang boleh main sebagai false nine. Tuchel pun bijak keluarkan ramai pemain utama minit ke 60 lebih tu, macam nak jaga untuk game-game EPL apa semua akan datang kan. Okay guys, lain-lain result hari kedua matchday 3 ni menyaksikan Dortmund di belasah Ajax yang mungkin paling mengejut bagi aku sebab prestasi up and down kan Dortmund musim ni, terutama dalam Bundesliga juga. Di laman lawan diorang banyak kalah. Juve mengalahkan FC Zenit dekat laman lawan untuk kekal tangga teratas kumpulan H dengan gol tunggal Dejan Kulusevski. Bayern pun mudah tundukkan Benfica di laman lawan 4-0 dengan gol-gol dari Leroy Sané 2 biji dan Lewandowski sebiji, dan selesa sekarang kalau kau tengok tangga teratas kumpulan E. Barca pun teruskan mini revival lepas menang dekat La Liga itu. Kali ini kalahkan Dynamo Kiev dekat Nou Camp dan menghidupkan peluang mereka secara tak langsung dalam kumpulan E ni. Cuma satu mata sekarang belakang Benfica di tempat yang kedua. Guys, itu je untuk UCL Recap kali ini. Jangan lupa support aku, like, share video ni dan subscribe sekali kalau boleh. Teraikan pendapat berbeza, agree to disagree je kalau tak setuju dengan komen orang lain ke apa. This is Burn TV.